Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Salam sejahtera. Dalam kita mendepani arus pemulihan masa kini, kita perlu mengadaptasi norma-norma baru dalam dunia penulisan yang lebih luas, melengkaui teknologi yang tidak ada sepadan. Dalam hal ini, penulisan fizikal menghadapi cabaran yang sangat besar dalam menarik minat masyarakat untuk membaca karya-karya dalam bentuk fizikal ini. Oleh itu, bagi memastikan karya-karya hebat tidak terkubur, UniKH telah berkolaborasi dengan 396 penulis untuk menulis karya kisah Abah mereka. Dalam pada itu, 12 antologi legasi Abah ini akan diterbitkan tidak lama lagi. Untuk itu, kali ini kita akan mewawancara beberapa penulis tim LA11 Lelaki Adiwira pertama untuk menyelami perasaan mereka. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Jamian, salah seorang penulis yang terlibat dalam antologi Legasi Abah yang berjudul Lelaki Adiwira Pertama. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana dapat terlibat dalam projek penulisan ini bersama dengan lebih 34 lagi penulis. Dan yang paling menariknya, dimaklumkan salah seorang penulis tamu dalam projek kami ini adalah Tuan Khairul Hakimin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nomina binti Abdul Rashid daripada tim LA11. Alhamdulillah, saya sangat teruja bila saya dapat join UniKH, kerana saya pun dah lama nak belajar menulis dan ingin menulis secara lebih sistematik dan juga secara lebih tersusun dan berformat. Walaupun selama ni saya adalah menulis di FB dan di media sosial lain, tapi itu bukanlah satu penulisan yang boleh dianggap berkualiti untuk saya menerbitkannya. Jadi apabila peluang itu datang, saya memang sangat gembira dan saya tidak melepaskan peluang untuk join UniKH tu. Alhamdulillah. Dan daripada UniKH, saya terlibat dengan antologi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Zura Aida binti Abdul Halim daripada tim 11, dan dalam bidang penulisan ini saya mahu dikenali dengan Adia Airus. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah kerana pada hari ini dapat saya berkongsi mengenai buku tim Lelaki Adiwira Pertama. Pertama sekali saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya diberi peluang menyertai Universiti Kisah Hidup bersama dengan rektor yang sangat hebat, iaitu Puan Sri Diah binti Syahrudin, dan juga dengan para penyelaras UniKH yang begitu kerjasama dengan para pengkarya untuk merealisasikan impian kami menerbitkan buku Legasi Abah yang sangat istimewa ini. Saya begitu gembira kerana dapat menyertai Universiti Kisah Hidup, terutama berada dalam circle yang sangat positif dan bahagia bersama-sama dengan adik-beradik tim 11 dan juga tim yang lain, iaitu tim 1 sehinggalah tim 12. Dan saya panjatkan kesyukuran terutamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan saya menyertai Universiti Kisah Hidup ini, di mana dalam Universiti Kisah Hidup ini kami semua dapat belajar daripada sifu penulisan yang amat hebat sekali, iaitu Puan Sri Diah binti Syahrudin, bagaimana untuk menulis sebuah kisah hidup yang sedap dibaca.
Dan dengan kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Sri Diah binti Syahrudin dan juga para penyelaras Universiti Kisah Hidup kerana membantu kami semua para penulis pemula bagaimana untuk menulis sebuah kisah hidup yang penuh dengan istimewa lah untuk menghasilkan buku Legasi Abah. Assalamualaikum. Saya Norita binti Muhammad Mukhtar dari tim LA11 Lelaki Adiwira Pertama. Saya berasa sangat bersyukur kerana dapat menyertai UniKH dan diterima masuk oleh Mak Sri Diah sebagai pelajar. Di UniKH berhimpunnya penulis-penulis baru dan juga penulis-penulis lama. Alhamdulillah, masing-masing memberi sokongan antara satu sama lain, umpama sebuah keluarga. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Iliani binti Musari atau nama pena saya Ilham. Kali pertama saya menyertai UniKH. Saya sangat gembira dan saya sangat teruja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fauziah binti Ramli dari tim 11 Legasi Abah. Dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa persoalan berkenaan dengan buku terbaru kita iaitu antologi Lelaki Adiwira Pertama. Saya terus kepada soalan yang pertama. Apakah perasaan apabila dapat menyertai UniKH? Alhamdulillah, pertama sekali saya rasa teruja lah, gembira, bersyukur kerana saya terpilih untuk menyertai UniKH pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ajilah binti Muhammad Samsir, salah seorang pengkarya dalam buku Lelaki Adiwira Pertama. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga saya rafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya diberikan peluang untuk menyertai Universiti Inspirasi Kisah Hidup. Dalam universiti inilah saya belajar banyak perkara tentang penulisan dan saya dapat memperbaiki tulisan-tulisan saya sekaligus memasarkan tulisan tersebut kepada para pembaca. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mak Sri Diah binti Syahrudin yang tak jemu-jemu membantu dan memberikan semangat untuk para penulis pemula khususnya supaya dapat menulis lebih baik lagi dan menulis perkara-perkara baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Rosmiwati binti Muhammad Mukhtar, berasal daripada Kemaman Terengganu. Sekarang ni menetap di Nibun Tebal Pulau Pinang. Saya bertugas di Universiti Sains Malaysia sebagai pensyarah. Nama pena saya adalah Rosmiwati MM. Perasaan saya apabila dapat menyertai UniKH, Universiti Kisah Hidup. Of course, saya berasa sangat teruja dan gembira kerana diterima. Memandangkan saya bukanlah dalam bidang bahasa dan penulisan karya umum ini bukanlah suatu yang kebiasaan bagi saya. Saya adalah orang teknikal dalam bidang kejuruteraan. Jadi bila dapat peluang untuk menyertai kursus dan bengkel seperti ini dengan nota-nota yang disediakan guru-guru yang sangat bertauliah bagi saya, banyak ilmu yang saya pelajari walaupun kekangan masa menyebabkan saya tak dapat mengikuti semua, tapi Alhamdulillah sebahagiannya saya berjaya ikuti dan banyak ilmu baru yang saya dapati yang menyatakan kita betapa kecilnya kita, kerdilnya kita, banyak lagi benda yang kita tidak tahu. Dan daripada insan-insan yang sebelum ni kita tak kenal, maka melalui UniKH ini saya mengenali ramai insan-insan yang sangat istimewa dan mempunyai ilmu yang sangat tinggi yang wajar dan sangat perlu untuk saya pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ceria. Perasaan gembira, teruja dan rasa ukhuwah. Saya dapat berkenalan dengan lebih ramai penulis yang positif, yang semangat
memberikan kata-kata motivasi untuk saya teruskan bidang penulisan bila saya rasa saya terjatuh. Malahan saya telah berjumpa dengan ramai penulis-penulis senior yang sangat rendah diri dan sentiasa memberikan peluang untuk kita kembangkan lagi bakat penulisan kita. Alhamdulillah. Okey, masa mula-mula nak masuk UniKH tu, akak memang rasa teruja sangat sebab masa tu akak pun baru kenal, akak baru masuk grup penulisan dan baru kenal penulis-penulis yang ada lah, ramai lah dekat situ, yang penulis pemula dan yang malah yang ada menghasilkan buku solo sendiri. Dan punyalah excited masa tu nak daftar sangat UniKH tu, takut terlepas kan. Akak pergi daftar dekat untuk bengkel yang di Pulau Pinang, padahal akak duduk Sepang. Excited pergi daftar dekat sana pula. Lepas tu bila confirmkan balik, rupanya akak patutnya masuk yang KL punya lah, silap. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Azizah binti Man Arim. Okey, saya teruskan kepada yang nombor 1. Apa perasaan apabila dapat menyertai UniKH? Ya Allah, sebelum ni saya memang minat membaca dan menulis, tapi saya tak tahu nak luahkan ke mana. Saya tahu berkarya untuk simpanan saya, tapi saya tak terdedah dengan macam mana untuk saya berkarya lah. Kemudian saya jumpa seorang kawan ni di pejabat yang mengikuti tim UniKH ni. Dia ajak saya, dari situ saya tahu. Jadi saya sangat teruja lah untuk meluahkan segala karya-karya saya yang saya ada, yang saya simpan ni. Wah, memang terkejut sebenarnya. Kerana bagi saya masih lagi merasakan bahawa perjalanan saya masih lagi jauh. Saya masih lagi orang kata merangkak dalam penulisan karya umum. Banyak benda yang masih lagi saya perlu belajar, perlu menimba ilmu sebaik mungkin. Jadi saya rasa takut pun ada. Saya takut karya saya adakah boleh diterima dan adakah setanding dengan karya rakan-rakan saya yang lain. Jadi apabila dimasukkan di bawah antologi lelaki Adiwira Pertama, Alhamdulillah saya rasa syukur sangat dapat mengenali rakan-rakan panel yang lain, dan memang mereka adalah insan-insan yang sangat hebat. Saya banyak belajar bermacam kisah hidup dan proses-proses penulisan dan sebagainya. Oh, syukurnya dapat join UniKH sebab saya memang dah lama nak belajar menulis. Apatah lagi bengkel ini adalah diusahakan oleh Mak Sri Diah. Terima kasih banyak Mak Sri Diah. Okey, yang kedua, apa perasaan apabila karya terkandung dalam antologi lelaki Adiwira Pertama? Saya rasa bersyukur sangat sebab karya antologi lelaki Adiwira Pertama ni mengisahkan arwah bapa saya. Itu dalam tu terabadilah kenangan saya dengan arwah bapa saya. Jadi kalau macam untuk anak-anak saya, cucu-cucu saya nak tahu macam mana hubungan saya dengan arwah bapa saya, boleh baca buku ni. Saya abadikan dalam buku antologi lelaki Adiwira Pertama ni. Baiklah, untuk buku lelaki Adiwira Pertama, saya sangat gembira kerana tajuk dia pun dah lelaki Adiwira Pertama. Siapa lagi kalau bukan tentang abah kita. Saya rasa buku ni, projek kali ini sangat istimewa kerana abah adalah susuk pertama seorang lelaki yang berada dekat dengan kita. Itulah dia Adiwira kita. Saya rasa tajuk dia ni memang sangat dekat dengan hati kita sebagai pembaca khususnya kan. Sangat dekat dengan hati kita sebab kita tahu Adiwira tu adalah hero. So siapa lagi hero bagi seorang anak kalau bukan ayahnya? Okey, apa perasaan bila karya tu masuk dalam masa akak terima gale pertama lah karya
karya-karya bersama kawan lain dalam Lelaki Adiwira Pertama, masa tu tahap keterujaan akak memang dah meningkat lah. Sebab masa mula kita berdaftar tu memang kita dah teruja kan. Lepas tu bila kita dapat peluang tulis, masa kita buat penulisan dan seronok-seronok hantar semua ke dalam kabut tu kan, memang tu dah. Tapi bila dapat gali tu memang kita makin meningkat tahap pekerjaan kita. Sebab itu dah tak lama lagi nak keluar, tak sabar, seronoknya. Okey, dia dalam 70%, dia dah meningkat sehingga 70%. Dan memang sekarang ni kita untuk peringkat sebenarnya berdebar-debar sangat nak tunggu bila buku tu nak sampai dekat pelukan kita kan. Kata orang tu sebagai setiap level peringkat, setiap level daripada mula kita menulis sehingga proses-proses untuk menghasilkan buku tu, tahap keterujaan tu sentiasa meningkat. Sekarang ni memang kita tengah tunggu sajalah apa dia punya, kata orang dah bahagian akhir. Kita akan terima buku tak lama lagi, insya-Allah. Seronok sangat. Dan perasaan saya apabila saya melihat karya saya bakal terbit di dalam buku antologi Lelaki Adiwira Pertama, saya sangat terharu melihat gambar ayah saya yang saya sayangi bersama-sama dilampirkan di dalam buku ini, dan perasaan itu tidak tergambar dengan kata-kata, ya, masya-Allah. Okey, soalan kedua, apakah perasaan apabila karya sendiri terkandung di dalam antologi Lelaki Adiwira Pertama? Okey, tentu sekali lah saya rasa gembira, ya, bersyukur kerana keinginan saya untuk menulis karya berkaitan dengan keluarga saya, iaitu bapa saya, telah menjadi kenyataan. Perasaan saya apabila karya saya terkandung dalam antologi Lelaki Adiwira Pertama umpama mimpi, kerana sebelum ini saya tidak pernah terfikir untuk menjadi penulis. Perasaan apabila karya terkandung di dalam antologi Lelaki Adiwira Pertama? Alhamdulillah, seronok sangat. Saya memang sudah lama teringin untuk menulis mengenai Abah. Ini kerana saya dapati Abah adalah satu tokoh yang sangat penting di dalam hidup kita selain daripada ketokohan emak. Oleh kerana telah pun diberi peluang untuk menulis mengenai emak di dalam projek Legasi Emak sebelum ini, saya memang berangan-angan sebelum ini untuk mempunyai penulisan di dalam kisah Abah pula. Jadi inilah masanya. Sesungguhnya tajuk Lelaki Adiwira Pertama ni adalah sangat sinonim dengan kita sebagai anak. Sebelum kita mengenali Ultraman, Superman, Plastic Man, kita telah ada superhero dulu di dalam hidup kita. Kita telah ada Adiwira dulu di dalam hidup kita, adalah Abah. Abah yang selalu menyelamatkan kita apabila kita terjatuh, ketika kita memanjat pokok, ketika kita menaiki basikal. Abah selalu ada untuk menyelamatkan kita. Okay, apabila saya berpeluang untuk menulis satu kisah hidup mengenai Abah, iaitu seorang yang istimewa dalam hidup saya amat merasa gembira, dan semestinya saya merasa teruja kerana pada projek antologi pada kali ini adalah mengenai seorang insan yang istimewa, iaitu Abah. Walaupun dalam buku ini saya tidak menceritakan mengenai Abah saya, tetapi saya menceritakan mengenai lelaki yang istimewa yang berada bersama saya, yang menyokong setiap penulisan saya, iaitu suami saya sendiri, iaitu Abah kepada anak-anak saya, iaitu Muhammad Awi bin Ibrahim. Okay, dalam buku Lelaki Adiwira Pertama ini, saya menghasilkan satu karya yang bertajuk Kerana Kesempurnaanmu, di mana saya menceritakan mengenai suami saya, seorang abah yang agak perfection, yang agak teliti dengan semua perkara, walaupun hal itu adalah hal yang remeh sahaja. Dan 3 perkara yang amat dia titik beratkan, iaitu mengenai disiplin, kebersihan dan juga kesempurnaan. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya, di mana pada mulanya anak-anaknya merasa rimas dengan keadaan sikap ayahnya yang begitu, tetapi apabila mereka semakin meningkat dewasa, mereka semakin faham bahawa
Abahnya menginginkan suatu kesempurnaan demi untuk keluarganya. Ingin mengikuti kisah lanjut karya saya dalam buku Lelaki Adiwira Pertama, boleh dapatkannya bersama saya atau bersama dengan pengkarya Tim 11 yang apa yang saya suka mengenai tajuk Lelaki Adiwira Pertama ini, buku ini melambangkan cerita hero-hero yang tidak didendang, hero-hero yang tidak didendang, dan kita bukukan, kita ceritakan kehebatan, kelebihan, kebaikan hero-hero kita ini, hero-hero dalam kehidupan kita ini di dalam buku untuk manfaat pembaca. Yang ketiga, kenapa kita jatuh rasa suka dengan tajuk antologi kita, iaitu Lelaki Adiwira Pertama. Bagi saya lah, antologi ini dia memfokuskan bapa sebagai suri teladan ataupun role model, ya. Dan seorang yang dikagumi seterusnya menjadi lelaki adiwira seperti yang dalam buku inilah, ya, sesuai dengan tajuknya. Penghasilan buku antologi ni membuatkan saya sangat gembira sebab saya cuba untuk menulis tentang arwah bapa saya, kan. Kalau saya tak tulis, siapa lagi yang nak tulis? Kenapa Kak suka sangat dengan tajuk ni, ya? Sebab sejarahnya lah akak dengan abah akak, kan. Masa kecil semua memang akak lebih rapat dengan arwah abah akak. Akak tak rapat dengan mak sangat. So memang kata orang tu, apa-apa kita mengadu, apa-apa masalah pun kita akan cari abah akak juga. Jadinya macam pada akak, banyaklah akak banyak terlibat dengan masalah juga, kan. Sebab banyak konflik dengan mak lah, sebab bila kita tak asing-asing tu, kan. Jadinya abah lah yang selalu membantu akak bila akak ada masalah, akak rasa down, kan. Abah akak dia tak pernah judge akak, alhamdulillah. Dan macam apa masalah kita, kan, dia dengar. So akak rasa menepati sangat tajuk Lelaki Adiwira Pertama tu. Sebab memang kita nak mengadu dengan siapa lagi, kan, dengan dia je lah. Itulah penyelamat kita sebenarnya dalam apa-apa situasi yang berlaku. Kenapa jatuh rasa suka dengan tajuk antologi kita Lelaki Adiwira Pertama? Kenapa, ya? Pastinya kerana itulah yang saya rasakan dengan lelaki pertama yang saya cintai dalam hidup selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang tepat sekali. Jadi saya rasa tajuk ni memang sangat jatuh cinta. Saya sangat jatuh cinta dengan tajuknya. Dan dalam ni ada karya saya sendiri yang bertajuk Cinta Sampai Syurga. So dalam ni adalah kisah percintaan mak dan abah saya, sehingga akhirnya mak pergi bertemu Tuhan. Tapi kasih sayang yang abah tunjukkan tak pernah padam. Jadi alhamdulillah, saya berharap para pembaca perlu dapatkan buku ni sebab ada banyak lagi kisah-kisah menarik pengorbanan abah, bagaimana kenapa abah tu menjadi adiwira pada anak-anak. Ada 35 kisah yang dihidangkan untuk para pembaca dalam buku Lelaki Adiwira Pertama. Jadi kena dapatkan segera kerana buku ini sangat istimewa. Ada banyak pengajaran, ada banyak kisah tauladan dan ada banyak tips-tips yang diselitkan untuk menjadi seorang lelaki lah, untuk jadi seorang lelaki yang terbaik buat keluarga. Jadi buku ni insya-Allah boleh dihadiahkan kepada bakal pengantin lelaki. Boleh juga dihadiahkan kepada suami, dan juga boleh dihadiahkan pada ayah kita supaya pengajaran dalam ni kita dapat ambil bersama-sama, insya-Allah. Yang ketiga, kenapa kita jatuh rasa suka dengan antologi kita Lelaki Adiwira Pertama. Tajuk dia je dah
adiwira. Saya rasa macam memang kenalah dengan lelaki, keadaan lelaki yang merupakan adiwira kepada wanita-wanita. Jadi saya sangat setujulah. Memang itulah yang sesuai, yang sebenarnya. Kenapa saya teruja dengan tajuk lelaki adiwira pertama? Adiwira, superhero, lelaki pertama dalam hidup kita sebelum kita mengenali lelaki-lelaki lain. Jika ada lelaki-lelaki lain yang pernah mengecewakan kita, kita akan balik kepada lelaki yang pertama, adiwira kita yang sentiasa akan membahagiakan kita, akan sentiasa memberi jalan untuk kita. Lelaki adiwira pertama sangat istimewa bagi saya. Kenapa antologi lelaki adiwira pertama? Kenapa saya suka dengan lelaki? Sejujurnya apabila diberikan tugasan legasi Abah, ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi saya. Kita mungkin biasa bercerita pasal emak, bercerita pasal ibu, bercerita pasal anak-anak, bercerita pasal kawan. Tapi jarang sekali kita bercerita pasal ayah kita. Sebabnya individu insan yang bernama ayah ni unik. Dia selalunya tak banyak cakap, dan kita juga kalau diikutkan tidak banyak komunikasi yang secara direct dengan ayah. Kita lebih banyak berkomunikasi dengan mak. Jadi bila tugasan untuk menghasilkan satu karya tentang ayah membuatkan saya termenung panjang. Apa yang aku nak bercerita tentang ayah? Apa yang istimewanya yang aku nak sampaikan kepada pembaca di luar sana? Apa kisah, apa teladan yang boleh kebawa? Sebab kita bukan sekadar nak menceritakan siapa ayah kita, tapi kita nak menceritakan kisah di sebaliknya. Apakah iktibar yang boleh kita ambil? Apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah yang ingin kita sampaikan itu? Jadi untuk memberi gambaran adiwira yang pertama tu memang ia membawa cabaran yang sangat besar. Dan saya merasakan bahawa apabila akhirnya siapnya karya tersebut, timbul perasaan adakah ini mencukupi ataupun menyentuh seperti tajuknya lelaki adiwira pertama. Memang bila difikir-fikirkan balik, saya rasa karya yang saya sertakan itu memang sesuai dengan tajuk buku lelaki adiwira pertama. Harapan saya agar buku ini nanti setelah diterbitkan akan menjadi asbab kepada kebaikan, khasnya kepada kita semua sebagai seorang anak, sebagai seorang umat yang menghormati salah seorang yang insan yang paling mulia insya-Allah selepas Rasul dan juga ibu kita. Harap semua dapat memiliki buku ini nanti, selain daripada untuk kita, juga untuk anak-anak kita, yang mana bagi saya kisah-kisah yang dituangkan dalam karya ini ataupun buku ini barangkali kisah yang biasa tetapi nilainya luar biasa, kerana barangkali kisah-kisah kita bersama ayah kita ini berlaku ataupun berlalu begitu sahaja, tetapi apabila dirakamkan, nilainya itu sangatlah tinggi untuk menjadi satu bahan yang mengisi minda, hati dan jiwa kita. So jangan lupa nanti tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu dalam karya ini, lelaki adiwira pertama, dan juga siri-siri di bawah antologi legasi Abah yang lain boleh dapatkan di pasaran nanti daripada penulis-penulis di bawah Universiti Kisah Hidup Kelolaan Puan Sri Diah Syaharuddin, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum.